Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni macam biasa Zul akan buat review market di coin market cap dan juga sedikit technical analysis untuk kita tengok ke mana arah pergerakan market. So pagi ni Zul akan pergi ke chart Bitcoin macam biasa, kat chart Ethereum dan juga dia akan pergi juga sedikit SRP sebab apa SRP ada permintaan untuk ataupun request daripada di ruangan komen untuk video semalam. So pagi ni Zul akan tengok di chart Bitcoin sebab apa adakah di manakah point expectation kita akan berlaku bound untuk melakukan price kita push ke kita punya major resistance iaitu 51 dan 55k ke 60k. So adakah itu boleh berlaku? Nanti kita akan tengok di chart. So guys, tanpa buang masa lagi, let's go kita pergi ke coin market cap untuk review market secara keseluruhan apa yang dah berlaku dalam tempoh 24 hours untuk hari Ahad semalam. So total market cap berada di mana? Kita tengok pergerakan total market. Total market berada di 1.9. Kita drop harga tertinggi untuk minggu lepas adalah 2.16. Volume juga drop 57% daripada 80 ke 57. BTC juga drop daripada 41 ke 40.9. Ethereum meningkat daripada 19.3 ke 19.8. So secara summary ataupun ringkasan untuk pergerakan semalam ialah kita tengok total market sedikit increase 0.8, tak banyak pun. Kemudian tak support oleh volume drop. So ini tak ada pergerakan yang drastik untuk hari Sabtu Ahad. Good maknanya dia ada pergerakan aku kata yang gap tapi apa pun kita nak maknanya untuk minggu ni kita nak jatuh tapi kita tak dapat seperti minggu lepas, iaitu minggu depan naik di hari minggu ni kita nak kalau better lah macam cakap minggu semalam expected nak drop, sebab drop kita akan grab bullish. So disebabkan price tak melakukan pergerakan, so meaning kita tak dapat lah kita punya bullish gap. So total market BTC dominant drop 0.09. So harga semasa untuk pagi ni, so Bitcoin berada di 42.1. So normally untuk hari Jumaat kita bukan close untuk chart untuk ada BTC CME dia akan hanya trade Isnin sampai Jumaat saja. Expected dia ada 42.3. So pagi ni 42.1. So only kita akan sedikit gap tapi tak efek mana pun. Ethereum pada 35 ke 3.2 untuk kata hari ini. So lain-lain coin kita tengok adakah yang ada tak chart yang melakukan peningkatan. Dogecoin meningkat 5%. So mungkin kita akan tengok juga Dogecoin apa yang berlaku di Dogecoin nanti. So pagi ni tu akan pergi BTC, Ethereum, SRP dan Dogecoin sedikit. So let's go kita pergi ke Fear Index. So Fear Index untuk kita tengok dalam masa 58 minit lagi barulah kita akan nampak untuk chart Bitcoin kata Fear Index untuk rehat. So expected akan berlaku Fear maybe dalam kita kembali balik kepada 30. So Fear dalam market. So kita dah nampak signal kita, iaitu signal untuk di Bitcoin kita ada kata high low. Kita nampak price buat high low, right? High low tapi RSI buat high. Itulah kita panggil bullish divergence. So meaning given time price akan melakukan kenaikan. Cuma kita tengok RSI masih lagi overbought. So meaning kita probably RSI akan drop lagi. So meaning kita akan tengok chart ini atau price ni mungkin akan buat another lower low. So persoalannya lower low tu di mana? Di manakah level lower low sebelum kita melakukan huge pump, iaitu big RSI breakout balik kawasan atas 50 untuk kita tengok pergerakan. So untuk kita tengok confirmation itu RSI ni perlu berada. Tengok RSI ini perlu berada di atas 50. Macam 50 ke 80 adalah bullish, 50 ke bawah adalah momentum more downtrend. Adapun pergerakan chart itu lebih kita tengok untuk momentum ke bawah. So itulah tanda yang pertama. So untuk Bitcoin, apa yang tu nampak kat sini adalah price yang tu draw trendline. So semalam tu ada sedikit alter pergerakan trendline ni, iaitu tu ambil sini dekat macam semalam tu ada review kan, iaitu normally untuk pergerakan trendline 1, 2, 3. So ni kita kata delete je. So kita ada 3 pergerakan. Selanjutnya trendline sekiranya dia touch kali ketiga, kalau percentage untuk dia drop adalah besar. So meaning untuk pergerakan ini kita dah pun breakout dan untuk semalam kita dah pun retest. So apa tu retest? Kita breakout trendline dan retest dan fail dan expected now kita akan menuju ke bawah. Persoalan menuju bawah sampai mana nanti tu akan tunjukkan. So untuk detailan putus-putus hingga expected sama juga dia kata ikut kita punya channel ni, iaitu bear flag kita now expected akan turun bawah. So based on channel ni kita ada price target di kawasan line bawah ini dan kena ingat bear flag ini adalah pattern untuk price tend to break ke bawah sampai mana based on target kita akan expected track jetai sekiranya kita di breakout untuk pergerakan ini. Kita expected kita boleh nampak jatuh dalam kita punya major support, iaitu 26 dan 14k, iaitu dalam bearish kita punya target iaitu dalam 4 year circle. So anda perlu tengok tu punya video 4 year circle untuk fahamkan pergerakan kenapa tu ada target di kawasan 25 dan 14, even tu ada lebih lower iaitu dalam 10k $. So anda perlu tengok tu punya 4 year circle ataupun senang je
Nanti Zul akan letakkan link di atas ni untuk anda tengok pergerakan 4 year circle tu untuk siapa faham pergerakan. Kenapa Zul ada price target sampai 26, 15 dan juga expected lah hampir dalam 10k USD dollar. So itulah pergerakan untuk long term. Tapi yang Zul nak tengok adalah pergerakan ni, Zul nak tengok pergerakan price itu pergi rebound untuk pergi ke major resistance, dan major resistance nanti barulah kita akan tahu sama ada price itu nak buat betul-betul bearish market 3 tahun ataupun buat higher high baru. So inilah quarter point penting untuk kita tengok pergerakan price quarter Bitcoin untuk long term punya movement. So itulah di Bitcoin. So currently kita akan tengok untuk short term ialah pergerakan now dah pun breakout ke bawah. So nak ke expected tu akan ada sedikit lagi drop. Tu drop tu sampai mana? Ada 2 point penting yang Zul nak tengokkan. So sekarang ini kita akan tengok melalui Fibonacci. Nanti Zul akan terang kenapa Fibonacci tu legit kita pakai. Tu daripada second low ni, swing low to swing high. So kenapa Zul ambil low ini? Disebabkan daripada bawah ini kita ada satu trendline lagi dalam channel lah tu. Kita ada lower low, high low. So expected another 3 point. So 3 point ni sekiranya kita touch kali ketiga sama juga macam trendline ini, price tend to break. So kita tak nak price jatuh ke kawasan bawah ni. Sekiranya price jatuh ke kawasan ni, expectation kita dia akan follow kita punya price target ni. Sebab apa? Price yang dah touch untuk kali ketiga. So normally macam juga sudah terbukti pun pergerakan ini memang ada 2 meter memang lama dah selalunya. Untuk di Bitcoin ni trendline sekiranya kali ketiga 1, 2, 3 dia akan tend to break out ke bawah sebelum dia melakukan kenaikan. Breakout ke bawah tu bukanlah bearish. Expected bearish kita adalah sekiranya kita akan drop ke kawasan nada trendline bawah ni. So untuk Bitcoin untuk kekal bullish ada 2 point yang boleh berlaku pound. So ini kita akan expected ada nada drop iaitu swing low ini ke swing high. Kita akan nampak iaitu kita akan tengok strong bound adalah patutnya di 0.3. Di 0.3 iaitu dalam 42.8, tapi kita dah lost position ni iaitu broken expected net target kita di 41.2 iaitu di 0.5. Dia punya garisan kuarter sedikit, nak kata pink pun tak kala tahu, lebih kurang color pink tu 41.2. So net sekiranya kita lost ataupun nak tengok loss kira 4 hours position body, sekiranya tengok body untuk hari ni close below 41.2, so meaning kita akan pergi ke net target iaitu 0.39 ataupun around 40. So 2 point ini 0.5 dan 0.6 saja kena tengok. Sekiranya kita fail 0.5 meaning 0.6. So yang kita tak nak ialah price itu drop sampai ke 0.7 iaitu di kawasan trendline merah ni. Sebab apa? Kita expect kalau price touch kawasan ni, ini adalah kali ketiga dia touch. So bila kali ketiga dia touch, price more tend untuk breakout, dan bila breakout itu adalah kita follow kita punya bear flag ataupun pergerakan bear flag. So apa pun untuk Bitcoin, tu nampak kuarter data bullish. Yang pertama tadi iaitu kita tengok untuk bullish divergence iaitu price buat lower low. Price buat lower low dan lower low. So expected kita dah 3 low daripada low ini, di mana kita tengok RSI ni berada di oversold iaitu 22, dan kita expect yang ni berada lagi higher high. Mudah jadi lower low tapi price di RSI buat higher high. So meaning itulah tanda bullish. Sebab apa? Itulah give a time price akan melakukan kenaikan ataupun tanda-tanda price untuk melakukan bounce. Cuma expectation tu kat mana kita ada akan di kawasan di line merah ni. Dia akan buat satu lagi line. So nanti dia akan buat satu lagi line untuk di bawah ni untuk tengok past punya movement. So kawasan ialah expected yang ini. So ini mungkin dia akan buat color dark sikit iaitu ni. So kita tengok apakah reaction di belakang. Kenapa point 2 ini penting? Kenapa ada high probability untuk dia bounce 0.5 ataupun 0.6. So kita tengok dulu 0.5. So 0.5 ini apakah price itu buat reaction tu. Reaction sebelum ini yang kita ada ialah reaction yang besar yang sudah cakap semalam. Kita ada ni 1 point, 2 point, 3 point, dan kat sini pun kita ada lagi ada reaction. So expectation kat sini lah quarter major quarter support. Expectation boleh berlaku high probability untuk bounce. So sekiranya price jatuh kawasan ni kita boleh bounce. Untuk senang nak buy, senang dia anda boleh 2 set kawasan buy. Untuk buy sikit di sini iaitu buy di kawasan 41.2 ataupun di kawasan hampir 40k. Dua trendline ini antara mungkin kalau ikutkan sini nak lebih sharp, anda boleh tengok kali ialah dalam 41.3 ke 39.6. So senang kata 39.6 dan 41.3 anda boleh set limit buy untuk position Bitcoin untuk anda orang kata buy untuk long term. So siapa yang average macam Zul, average Bitcoin tu dah tinggi 458 adalah good position untuk anda buy sedikit di bawah ni 341.3 ataupun 39 untuk turunkan average anda untuk
kuarter especially bila dia bounce, kita akan profit dengan lebih cepat. So itulah di Bitcoin punya pergerakan. Kemudian di line purple juga kenapa boleh berlaku bounce kat sini. Kita tengok kita ada sedikit reaction kat sini. Kita breakout naik, kita fail. Tu meaning kita tengok kita ada reaction dekat sini. So sebaiknya kita breakout, kita terus melakukan kenaikan yang drastik. Tu itulah kuarter dekat je. Kita tengok untuk yang back, untuk belakang-belakang adakah reaction. Do expect mungkin akan ada reaction yang sama juga. So meaning kat tinggi tengok ada sedikit reaction. Untuk ini shadow touch. Kemudian kalau tengok lagi ke belakang, kita ada lagi large touch shadow kat sini. Kemudian kita tengok di belakang lagi. Di belakang kuarter sikit, untuk yang ini kita ada sedikit kuarter movement untuk pergerakan. Tapi itu expected berdasarkan bergarisan line purple dan pink itu, expectation line pink ataupun 0.5 kita adalah more quarter reaction yang lebih penting daripada kawasan purple. So meaning untuk kita bound daripada 0.5 kita tak turun ke 0.6, meaning kita nampak momentum bullish adalah strong untuk breakout ke atas balik. So meaning apa yang berlaku, kita akan dapat trendline yang baru untuk Bitcoin, iaitu macam juga semalam, expectation sekiranya dia bound daripada 0.5 ataupun 0.6, kita katakan 0.5 dia bound, expectation kita akan buat trendline baru daripada low ini. So meaning kita akan dapat line baru, iaitu line touch 1, touch 2. So meaning expectation price akan naik, dan sekiranya dia berlaku kenaikan sampai ke kawasan ini, macam cakap dia ada plan, macam cakap dia akan TP sedikit, sekiranya price tu bound balik ke kawasan ini, dan sekiranya dia breakout trendline yang kita draw ini, expectation dia akan menyebabkan price itu akan more drop ke bawah untuk follow kita punya bear flag. Itulah pergerakan Bitcoin. Especially untuk hari ini ada possibility kita akan drop lagi untuk at least ke kawasan 41.3 ataupun sedikit lower di kawasan 40k. So itulah pergerakan. Apapun kita hanya tunggu momentum aja, momentum untuk stock RSI untuk drop di oversold. Sekiranya kita nampak pergerakan ini dan stock RSI berada di oversold, so meaning itulah tandanya kita seperti akan melakukan huge bump untuk naik balik ke atas. So itulah di Bitcoin. So dia tengok BTC1 iaitu BTC ZME berlaku gap, adakah berlaku gap? So tidak berlaku sebarang gap, kita nampak iaitu expectation price kita. Kalau ikutkan sini, kalau nak tengok candle untuk hari Jumaat, iaitu candle 8 hari bulan, kalau tengok tarikh di bawah tu, ya ini kalau tengok tarikh di bawah dia, expected tengok tarikh bawah adalah 8 hari bulan, tu next candle lah 10 hari bulan, tu 10 hari bulan ada hari kat sana untuk hari kota Europe punya. So expected candle ni tadi buka pukul apa, iaitu 42.7. So meaning untuk kita close dalam 47.85 dan kita buka 47. So meaning untuk hari ni kita drop sedikit. So meaning tak ada sebarang gap kata yang drastik ataupun gap yang kita nak, seperti mana gap yang efek kita untuk melakukan kejatuhan sebetulnya ini. So gap yang clearly adalah ini bearish gap. Kalau kita nak bullish gap, iaitu kita nak bullish gap untuk semalam tu expected untuk hopefully price tu buka kawasan bawah ni, expected dalam 40. Kemudian kita akan ada huge gap tu, yes kita akan trade probably jatuh dalam 340. Kemudian disebabkan kita ada bullish dan naik. So apapun kita tak dapat pergerakan tu, now kita hanya ada pergerakan bullish untuk pergerakan di RSI untuk price higher low dan RSI buat higher high. Itulah analisis di Bitcoin. Do expected kita akan tunggu masa aja untuk bounce balik selagi mana kita tak break ini. Sekiranya price kawasan ni barulah kita akan menggelabah beramai-ramai, iaitu disebabkan price touch kali ketiga. Satu touch, right, 2 touch dan 3 touch price tend to break ke bawah. So apapun ada nampak more strong untuk pergerakan rebound daripada price sampai kawasan ni untuk breakout ke bawah. So itulah di Bitcoin. So let's go kita pergi ke Ethereum. So apakah berlaku di Ethereum? So kita tengok Ethereum tu nampaklah momentum untuk kenaikan tu adalah more strong. So meaning kita akan tengok akan efek di Bitcoin. Sama juga di Bitcoin tadi kita nampak chart dia lah momentum dia, yes, walaupun kita dalam bear break, tapi dua seperti macam tu dekat bukan semalam dah hari ni juga. Expected kita akan ada bounce balik untuk ni atas. Disebabkan apa? Pertama kali kita tengok RSI, kita tengok stock RSI di Ethereum. Stock RSI di Ethereum berada di oversold, good, meaning bermakna kita akan dah ready untuk naik atas. Tengok RSI juga, RSI berada di atas 50 dan 80 dan kita betul-betul dia ada 50. So meaning expectation kita berada di kawasan good untuk bounce balik ke 80. So meaning stock RSI dah berada oversold. RSI berada 50. So meaning dua RSI ini menandakan good untuk bounce. Kemudian kita tengok untuk di USD. So USD tu ada satu channel.
down channel ni. So down channel ni lah more bullish channel, iaitu expected kalau draw balik channel itu. Yang ini kita akan draw. Right, anda nampak macam mana price itu currently sedang kata breakout middle pertengahan channel. So kita tengok iaitu breakout dan retest. So kita tengok sini breakout dan retest. So ini pertandanya price tu nak menuju ke kawasan upper trend line. So ini macam tadi sama juga tengok RSI tadi dah store RSI lah menunjukkan price untuk melakukan kenaikan. So meaning sekiranya Bitcoin nak jatuh, kita takkan tengok Ethereum akan naik. So meaning kita nampak Ethereum adalah more pergerakan clear untuk naik atas. So meaning untuk di Bitcoin juga tadi disebab hanya dengan satu kata indicator, iaitu indicator bullish divergence tadi untuk expectation price more naik atas. Sebab tu cakap yes, BTC boleh drop, cuma drop sikit lagi, at least kawasan 41.3 ataupun 40 sebelum dia melakukan bounce. And expected Ethereum juga akan melakukan bounce sampai ke kawasan ni, iaitu major resistance untuk Ethereum. So sekiranya Ethereum jaya breakout ke atas ni, itu adalah bertanda yang baik juga untuk Bitcoin, iaitu Bitcoin akan expected sampai ke kawasan ini. Ada possibility untuk Bitcoin sampai ke kawasan 61, kemudian Ethereum sampai ke kawasan untuk di kawasan atas ini, iaitu untuk buat double top. And expected bila double top, kita akan nampak price itu akan drop, dan expected BTC juga boleh drop kalau sekiranya nak follow 4 year circle. So make sure anda tengok dia punya analisis mengenai 4 year circle. Macam tu letakkan link di atas ini untuk anda tengok pemahaman untuk 4 year circle, kenapa tu expected price tu 10 more drop ke bawah untuk hujung tahun ni berbanding naik atas. So guys, itu untuk di Ethereum. So let's go, kita pergi ke sebelum untuk Ethereum, kita tengokkan ke mana ke arah pergerakan Ethereum. So Ethereum adalah expected akan pergi ke atas. So expectation dia ada point penting sama juga. Kebetulan dia punya average, dia punya Ethereum dan Bitcoin kata betul-betul berada di kata level yang agak penting lah. So tengok macam mana level yang penting ni, iaitu Ethereum buat sedikit reaction di kawasan ni. So now expected breakout dan retest. So itulah currently dia punya Ethereum dalam profit. So let's go, kita pergi ke chart SRP. So permintaan untuk SRP, Zul ada SRP dulu, Zul ada 1000 coin, tapi Zul dah ambil profit dan jual dah sebelum dia drop bawah $1 dulu. So SRP, so apakah pergerakan SRP net ataupun pergerakan, kita tengok penyertai untuk SRP. So inilah Zul punya chart SRP. So mentally kita akan tengok Zul ada target untuk buy balik SRP, iaitu sekiranya SRP jatuh dalam 0.3 dan 0.15, Zul akan grab buy balik untuk SRP untuk dapatkan Zul punya target, iaitu 1000 coin. Macam awal-awal dulu Zul ada 1000 coin untuk SRP. So untuk pergerakan SRP, kita nampak price ini daripada low ini ke high ini, kita tengok drop balik kawasan ni, dan SRP sedang follow kita punya bullish channel. So bullish channel ni sekiranya dia breakout channel ini, so meaning expectation untuk dia naik ke atas sampai mana? Point of breaking berdasarkan pattern ialah point of breaking. Kita sekiranya breakout untuk hari ni, kita akan nampak point breaking lah sampai ke kawasan ni. So kawasan ni ada apa? Kita akan tengok swing high to swing low. Kita akan nampak kita ada major resistance ya, atau minor resistance di kawasan ni, dan expected 0.1. So adalah good potential untuk SRP melakukan ke atas. Kenaikan ini kita akan hanya nampak bila Bitcoin melakukan pump. Sekiranya Bitcoin tak melakukan pump, kita tak akan nampak SRP untuk melakukan kenaikan. So itulah untuk SRP punya movement yang tu nak tengok untuk long term punya pergerakan untuk SRP. So itu akan okey. So SRP inilah yang tu tengokkan, tu akan deletekan beberapa yang ni, kemudian kita tengok okey, seperti ini yang tengok SRP. So kali kita trendline, kita akan boleh buat minor trendline untuk SRP swing low ini. So meaning expectation dah berlaku 3. So meaning sekiranya Bitcoin drop sikit 40, kita akan nampak SRP sedikit drop, boleh akan drop di kawasan untuk ini. So meaning adakah good position untuk buy bagi Zul? Zul tak buy lagi sebab apa? Zul expectation kalau Bitcoin drop 30, kita akan seperti SRP ni. Yes, untuk long term boleh, cuma ROI tu kata sedikit lambat lah. So meaning untuk long term dia akan tunggu price di 0.3 dalam bearish market nanti. Sekiranya kita dapat ujung tahun ni bearish market BTC 20k, kita expect SRP boleh dapat dalam quarter almost 10 sen ya untuk satu SRP. So itulah pergerakan SRP currently. So sekiranya bound biar breakout ni adalah good positif untuk dia melakukan kenaikan above balik $1. So itulah untuk SRP, dan kita tu nak pergi juga untuk Dogecoin. So Dogecoin melakukan 5% untuk semalam. So kenapa Dogecoin tiba-tiba melakukan kenaikan? Mesti ada Elon Musk kata apa-apa ni. So kita tengok dulu SRP. So SRP pula Dogecoin.
So Dogecoin ke mana ke arah pergerakan Dogecoin? So Dogecoin untuk di daily still lagi pergerakan ini still lagi good position untuk buy untuk long term. Zone sini pun ada 1000 iaitu dia punya average berada di 0.05. So untuk rally as kata Dogecoin follow kita punya trendline dan dia bound balik di atas trendline. Sekiranya kita breakout ni ke mana ke arah price, expected dia akan drop balik ke kosong bawah ini, expected untuk 0.10 sen dolar. So untuk SRP sekiranya become bound, kita akan nampak use bound balik. So untuk currently nanti tu akan tengok balik. Inilah 4 hours. 4 hours punya pergerakan bullish untuk di RSI dan store RSI. RSI untuk Dogecoin berada above atas 50. Stok RSI berada di atas overbought. So meaning kita akan nampak kita akan nampak another movement ke bawah ataupun maybe sideways saja pergerakan untuk Dogecoin. So walaupun sekiranya nak tengok drop boleh sampai mana, kita akan tengok daripada low ini. Kita ada second low, first low ini dan low ini. Kalau kita draw expectation kini Dogecoin drop, kita boleh drop balik ke kawasan juga tadi dalam 10 sen dolar balik. Sekiranya dia drop, expected BTC drop mungkin 40k, mungkin dalam BTC drop 40k mungkin tak efek mana. Sekiranya BTC drop below 37k, 38k mungkin kita akan nampak price kawasan ni. Tu expectation tu Bitcoin takkan jatuh bawah daripada 40k, mungkin sampai 40. So ini Dogecoin boleh akan hanya di kawasan ni dan expected mungkin akan berlaku huge pump untuk expected masuk balik ke dalam kita punya major support iaitu expectation untuk long term buying. So kalau nak buy kawasan ni pun boleh juga, tapi untuk long term. So bagi tu dah ada 1000 coin untuk Dogecoin. Apapun sekiranya dalam bearish market dia akan drop lagi bawah kawasan hampir atau below dia punya average. Bila price tu below average baru tu akan buy balik Dogecoin. So guys, rasa itu saja untuk analisis untuk pagi ni. So apapun Bitcoin adalah bullish untuk minggu ni. Expected more kenaikan, expected untuk hari ni kena drop sikit almost dalam 43 ataupun 41.3 ataupun 40k sebelum kita melakukan kata kembali pump untuk kita punya test balik iaitu confirmation, iaitu price perlu berada balik above atas 46. Seperti mana tu cakap, yang lepas kita ada pergerakan ini. Pergerakan ni sama juga kita tengok iaitu price kata breakout kita berjalan 1, 2, 3 jatuh sikit, jatuh sampai mana, swing low to swing high. Kat sini kita bound 0.3. So maybe untuk yang kata kali ni mungkin kita akan bound di 0.5 ataupun 0.6. Semua ini adalah kata bound di 0.3 more kata strength bullish tu more strong. Sekiranya kita rebound kita boleh juga rebound di kawasan 0.6 untuk normal trader type untuk pergerakan price. So guys, rasa itu saja untuk pagi ni. Please like, please subscribe, share kepada rakan lain. So sekiranya anda nak tengok chart anda ataupun nak tengok analisis untuk chart anda, boleh type di ruang komen. Type saja apa perkara itu. Hopefully anda boleh type yang kata lebih clear lah. Contoh kalau anda boleh type pair dia. Contoh anda nak coin katalah nak Phantom, anda tulis Phantom USDT / anda type saja dekat exchange mana, contoh di KuCoin, di Binance. Sebab apa chart anda tengok mungkin anda buy di exchange KuCoin, tu buy di Binance. Sebab itulah mostly tu punya chart adalah pair exchanger ni lah, exchanger di Binance. Tu guys, waktu itu saja untuk pagi ni. Please like, please subscribe, share kepada lain. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye.